Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu di Masjid An-Nur USJ 4 pada tengah hari Jumaat yang berbahagia ini. Sementara menantikan masuknya waktu solat, kita isi masa yang ada atau kesempatan yang ada ini dengan perkongsian ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. InsyaAllah dalam kesempatan ini saya akan kongsikan satu tajuk, iaitu berkaitan tentang mendekati keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekati keredaan Allah. Sejak daripada awal kita berada di bulan Ramadan ini, kita sering mendengar imam-imam ataupun kita sendiri mengungkapkan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, sampai habis. Jadi doa tersebut bermaksud, ya Allah, kami memohon redha-Mu dan syurga. Redha-Mu dan juga syurga. Persoalannya sekarang, kita faham tak redha tu apa? Amat pelik bagi satu orang, dia berdoa dengan satu benda yang dia pun tak faham. Dia kata pasal Nabi suruh, baca je lah. Ya, Nabi suruh tu betul lah kita ikut, tapi takkan dah bertahun doa benda sama, tak teringin ke nak faham erti di sebalik redha ataupun di sebalik doa-doa yang kita baca tu. Jadi insya-Allah pada kesempatan tengah hari ringkas ini, saya akan kongsikan sekadar untuk pengetahuan kita bersamalah berkaitan tentang redha. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, yang dimaksudkan sebagai redha ini menurut Syekh Raghib dalam I'rabul Quranul Karim wa Bayanuhu, kata beliau, redha itu adalah suatu sifat di mana rela, sudi, menerima dengan senang hati, rasa cukup dan rasa lapang. Itu maksud redha. Dan redha ini kata ulama ada dua jenis. Yang pertama, redha hamba kepada Allah. Yang kedua, redha Allah kepada hambanya. Dia macam tu. Iaitu redha seorang hamba pada Tuhannya, Allah Ta'ala. Dan satu lagi, redha Allah punya redha kepada kita. Itu dia ada dua di situ. Jadi kalau yang disebutkan redha seorang hamba kepada Allah itu pula, kata ulama ada tiga jenis. Ada tiga jenis. Kalau yang kata seseorang itu dia redha dengan Allah Ta'ala, atau sering zikir kita baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Pernah dengar aku ya? Raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhanku. Itu. Jadi redha hamba kepada Allah itu ada tiga, kata ulama. Apa maksudnya? Tiga itu adalah, pertama, redha bi syar'illah, iaitu redha dengan syariat Allah. Apa maksud redha dengan syariat Allah? Segala yang Allah Ta'ala telah tetapkan, yang Allah firmankan, yang Allah titahkan, maka kita redha. Kita menerima dengan hati yang lapang, suka, senang hati, dan mengikut segala-galanya tanpa banyak soal dah. No question ask lagi dah. Why? Kenapa? Tak ada kenapa dah. Tuhan suruh itu, itulah kita buat. Puasa ni tak boleh buat malam, Ustaz. Siang sibuk panas cuaca siang. Malam alalang tidur. Jadi kita puasa. Tak, sekarang ni Allah titah siang-siang
Faham tak? Itu maksud redha dengan syariat. Itu redha dengan syariat Allah, artinya segala yang Allah Ta'ala telah gariskan kita ikut, tanpa ada berbelah bagi lagi dah. Ataupun setengah orang dia ambil sebahagian-sebahagian. Pada dia agama ini pada masjid, pada surau, pada semayang, pada itu saja. Langkah keluar dari masjid ini bukan lagi agama lagi dah. Salah. Agama ini way of life, segala urusan kehidupan kita. Sampai susun letak kasut di luar tu pun Islam ajar supaya kemas, bersih, teratur. Itu kebersihan. Itu redha dengan syariat Allah. Bukan apa saya sebut ni, pasal mutaakhir ini banyak golongan-golongan mula mempertikai. Dia mula nak mempertikai apa yang syariat Allah Ta'ala telah tetapkan. Pesan orang tua-tua saya dulu, nak belajar mana pergilah, barat, selatan, timur, utara, pergilah belajar negara mana pun pergilah, tapi balik mesti jadi Islam. Tu kau pergi mana, negara mana pun, balik Malaysia ni atau balik ke tanah air ini, kau mesti jadi Islam. Tu saja. Jangan lupa balik pula benda-benda yang mengarut. Jangan. Balik mesti jadi Islam. Tentang belajar tinggi luar negara, balik dia mula petikai dah. Dia kata wuduk ni dah tak relevan dah. Tak relevan dah. Ataupun dia kata tayamum, samak sertu tu dah tak relevan dah. Itu zaman padang pasir boleh ya. Nabi dulu bukan ada sabun, dia kata pakai air campur tanah, dia dah tak relevan lagi dah. Nampak, faham tak? Bila awak rasa awak tu belajar tinggi sangat, dia mula nak mempertikaikan hukum Allah. Itu yang agama kita ajar, engkau kena redha dengan syariat Allah sampai kiamat. Buat haji, melontar jamrah, melontar tu, melontar pakai batu. Orang tanya, habis tu ustaz kita lempar batu ni lempar ke siapa? Kata ustaz mutawih ke ustaz tabung haji tu beritahu, itu kita lempar tu simbolik lah syaitan kat tengah tu. Kalau syaitan tengah tu takkan pakai batu. Mocon bola, paling payung besar-besar sikit batu, dia tak geli ya. Taklah ni apa masalah engkau? Dah syariatnya menetapkan itulah batulah. Tak faham dah ni. Ada orang bila dia makin cerdik, dia rasa dia dengan Tuhan dia lagi cerdik tau. Dia rasa begitu. Mula nak mempertikai ayat Quran, mula nak mempertikaikan tindakan Nabi, dia rasa dia lebih pandai. Maka redha bisyar'illah ataupun redha dengan syariat Allah, itu maksudnya. Bagi mana-mana perempuan-perempuan dia tak mau pakai tudung, dia kata apa masalah kalau dia tak mau pakai tudung pun? Dia dah berumur dah, umur 70 dah, tak pakai tudung tak apa. Tak pakai tudung tak apa dah, bukan ada nafsu pun. Siapa cakap? Mana makcik tahu? Ada setengah orang tuan-tuan, dia berselera dengan nenek tau. Dia tengok nenek dia semacam, dia rasa asalkan ada insang dikira ikan. Tu ayat berlapik tu hari Jumaat ni, seram tak nak terang lagi, cukup cakap tu. Warga mah pun diterekam tahu tak? Berapa banyak kes dah lah samun, pecah rumah, rogol nenek. Itu Islam ni dia jaga daripada awal. Bukan soal awak tu dah beruban rambut dah. Tak, dia tak kira itu. Islam kata tutup aurat lah. Sebab Allah yang mencipta kita, Allah maha mengetahui di mana kekurangan kita, dia tahu. Itu yang pertama, redha bi syar'illah. Yang kedua, redha hamba kepada Tuhannya adalah, yang kedua, redha bi qada'illah. Apa maksud redha bi qada'illah? Segala ketentuan Allah Ta'ala itu dia terima dengan hati yang apa tadi redha tadi pada? Hati lapang, rela, sudi dan senang hati. Itu maksud redha dengan qada, ketentuan Allah Ta'ala. Marah sangatlah, kalau tak kerana Covid tahun ni jutawan saya ni. Dia tak boleh pakai ayat macam tu, tak boleh. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidakkan datang satu musibah kecuali dengan izin Allah. Itu saja. Loh, kesian kat ustaz tu no. Dia kan rajin duk merawat orang kena santau, kena apa, kena histeria, meninggal. Kena santau juga. Ustaz pun mati. Tak apa masalah kau. Kalau Allah Ta'ala izin benda tu jadi ya. Ustaz tak ustaz pun duk merawat orang siang malam, kalau Allah takdir dia meninggal.
rajin datang masjid siang malam, takdir Allah terjun longkang, bawa motor masuk ke longkang. Kesian orang masjid pun aksiden. Nah, apa masalah? Dah lah, biasa kau orang masjid kan Allah pelihara. Tak, dia bukan kira macam tu. Allah izin jadi ya. Allah Ta'ala izin. Kita pun di tanah air kita pun tak sangka kita awal-awal kluster yang diumumkan pun dulu orang yang rajin pergi masjid. Kluster awal-awal dulu pun siapa sangka? Ini takdir Allah. Jadi kita kena terima, redha lah, tak boleh nak petikai. Pelik lah ustaz, anak saya aksiden meninggal. Anak saya rajin pergi masjid, dia yang azan selalu. Dia meninggal bawa motor, aksiden balik. Patut yang mati tu geng-geng lumba haram tu betul mati. Haram tak mati lagi. Ha, tengok mulut tu seolah-olah cakap-cakap macam tu macam tak apa, tak redha bi qada'illah, tak redha dengan ketentuan Allah. Ha, itu begitu ustaz senang cakap tak kena ke dia. Siapa cakap tak kena? Semua orang terkesan. Semua orang terkesan. Kami yang biasa duk ceramah menghadap orang, tiba kena menghadap kamera sebiji je, cakap seorang-seorang, lama-lama rasa tak sihat. Kita tanya, kita jawab, tuan-tuan apa khabar? Mesti semua sihat, kan? Macam cakap seorang, tuan-tuan, jadi syok sendiri dah. Syukur ni dapat peluang bersemuka. Dia nampak lah muka, tak tahulah senyum ke tak pakai mask. Mata kecil tu senyum dah kot agak. Jadi ini ketentuan Allah, mesti terima. Malah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajar kita tata cara ketika mana ditimpa musibah. Apa dia? Ketika ditimpa musibah, ketentuan kata kita ni ada musibah kena kat kita. Apa dia? Kalau kena musibah macam mana pun Nabi ajar supaya la taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Nabi kata kalau engkau ditimpa musibah, jangan sesekali engkau mengatakan kalaulah aku buat macam tu, macam ni, mesti tak jadi macam ni. Kalau aku tahu nak kena Covid, tak ada aku nak masuk pelaburan tu, kau tahu aku tak payah nak tengok. Kalau dia kalau tak boleh. Sebab kata Nabi fa innal law tuftahu min amali syaitan. Perkataan kalau dia akan membuka jalan-jalan setan untuk nak merosakkan kita. Pun ada orang tanya pula, ustaz, mana ada Ramadan syaitan, mana ada, semua kena ikat semua, dirantai. Nanti dulu, syaitan wasul silati syayatin, dalam hadis tu ada perbincangan ulama. Maksud syaitan diikat, dirantai itu pun ada perbahasan juga. Ada setengah ulama kata syaitan yang dirantai itu sebahagian syaitan, bukan semua. Iaitu syaitan mana? Syaitan-syaitan yang ganas-ganas, yang dipanggil apa? Yang dia punya bos besarnya lah, board directornya tu. Syaitan ni yang bawah-bawah ni banyak lagi, yang budak-budak praktikal, budak intern ni banyak lagi duk kacau-kacau. Baru 2 muka surat baca Quran, mata jadi lali dah. Baca Baqarah jadi Yasin, tak boleh. Tu dia mari duk kacau-kacau. Tu budak-budak praktikal dia tu kacau tu. Kalau dengan budak praktikal dia pun kita kalah, mari bos dia jam. Itu. Maka dalam Ramadan ni pun ujian tetap ada. Maka jangan berkalau-kalau lah bila diuji Allah. Habis tu nak cakap apa ustaz? Tengah sedih ni, kita hilang kerja, elok nak berniaga, ada pula arahan tak boleh dah berniaga lepas pada ni pula. Nak cakap apa? Katakanlah qadarullah. Qadarullah tu cakap Melayunya, ini semua ketentuan Allah. Tapi ayat ini semua ketentuan Allah ni sesekali tuan-tuan jangan salah pakai. Ada orang sewenang-wenang dia guna lesen permit rentah negeri. Rentah negeri. Dia rentah ayat lah, dia suka hati je. Pasal apa awak buat macam ni? Ini semua ketentuan Allah. Saya hanya mengikut ketentuan. Paling banyak pakai ayat modal ni jenis nak kahwin satu lagi. Banyak macam tu. Pasal nak nikah lagi satu, sayang. Ini semua ketentuan Allah. Awak tak dengar ke ceramah tadi tengah hari? Awak perempuan, awak kan pergi Jumaat, Ustaz Elih cerita tadi. Ini semua ketentuan Allah. Suami macam tu kena cek suhu, takut demam. Itu yang kedua. Yang ketiganya tuan-tuan, redha seorang hamba pada Tuhannya adalah yang ketiga, redha birizqillah. Apa makna redha birizqillah?
Redha dengan rezeki yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk kita semua. Dan percayalah tuan-tuan, kita ni semua di kalangan kita ini Allah telah tetapkan rezeki. Namun rezeki antara kita ini tidak sama satu sama lain. Maka disitulah datangnya perintah, arahan, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kamu ada portion untuk orang lain. Sama ada orang tu dia minta ke, dia tak minta ke, harta dia ataupun hak dia ada dalam duit kamu tu, yang namanya zakat 2.5%. Itu maksudnya. Jadi sebab apa Allah jadikan kita rezeki ni berbeza-beza? Supaya kita tolong each other, saling tolong-menolong satu sama lain. Pernah orang fikir logik tanya, dia kata, Ustaz, kenapa Allah Ta'ala tak bagi kita semua rezeki sama semua? Tak boleh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la baghaw fil ardi, hancur bumi ni nanti, dunia jadi rosak kalau semua harta sama banyak. Allah beza-beza tu supaya yang lebih tolong yang kurang, yang kurang, yang harta tak berapa nak banyak ni pun tolong yang lebih ni. Apa orang harta banyak sangat boleh buat semua kerja? Tak. Yang nak baiki tandas tu siapa? Orang yang mungkin kurang sikit hartanya, dia tolong yang sini. Nak potong rumput, orang harta banyak nak buat, tak ingin dia. Kau tak reti tu ya. Jadi orang yang kurang sikit tolong yang ini, yang hartanya pun tolong ini pula. Itu tujuan dia, ridha birizqillah, redha dengan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita di dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita memperbanyakkan bersedekah. Bersedekah tu dalam erti kata apa? Kita menaja orang berbuka puasa. Taja orang buka puasa ni benda mudah, tapi tak ramai orang mampu nak buat. Taja orang buka puasa. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man fattara saiman, siapa-siapa yang memberi makan untuk orang berbuka puasa, maka dia akan mendapat pahala berapa banyak orang yang buka puasa tu, dari sumbangan dia ke, belanja dia ke, tu kita akan dapat pahala. Bayangkanlah orang yang kita sponsor tu siapa? Di kalangan geng-geng hafiz Quran, hafal Quran, ayat patah bacaan Quran dia tu seolah-olah copy paste ke kita pahala dia, tanpa mengurangi pahala dia. Apatah lagi yang kita sponsor buka puasa tu penceramah. Kalau nak kita boleh bagi nombor akaun lah, tu saja. Gurau tuan-tuan. Jadi maknanya Islam galakkan supaya engkau jangan pekung duit tu pada engkau saja. Jangan. Engkau mesti bagi dengan pelbagai jalan dan bentuk. Itu nama redha birizqillah. Jenis ayat-ayat orang yang cakap, senang banyak minta. Kita penat kerja siang malam, dengan musim Covid ni lagi letih, nak dapat banyak ni pun susah. Kau datang jenis itu ujiannya di situ maka kita diajar redha yang ketiga adalah redha birizqillah, redha dengan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tuan-tuan, timbul satu lagi persoalan. Bagaimana pula redha Allah kepada hamba-hambanya tu pula macam mana? Allah redha pada hamba-hambanya. Allah redha pada hambanya ini merupakan tingkat paling tinggi. Dengan syurga dia tingkat lagi tinggi tu. Kalau kita tengok dari sudut doa sendiri pun, dalam doa kita sering panjatkan apa dia? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon redha-Mu dan syurga. Kita minta redha dulu baru minta syurga. Kehidupan ni kalau tanpa redha Allah tak ada erti. Kalau dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ridwanu minallahi akbaru zalika huwa fawzul azim. Kata Allah, keredaan Allah lebih besar kemuliaannya, dan balasan itu ialah kejayaan yang besar, iaitu syurga. Nampak? Redha dulu. Surah At-Taubah ayat 72. Jadi jelas di sini menunjukkan bahawa dalam dunia ini manusia yang paling bertuah sekali adalah orang yang
dia belum lagi meninggal dunia, dia dah pun dapat redha Allah. Tu siapa dia? Kalangan sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Macam kita ni semua tuan-tuan, meninggal dunia nanti insya-Allah masuk syurga. Amin. Tapi masuk dalam syurga, ketika dalam syurga baru Allah Ta'ala buat pengumuman. Allah buat pengumuman, pada hari ini aku kurniakan kalian semua keredaanku. Maknanya kalau ikut dia punya susur galurnya itu, meninggal dulu masuk syurga, lepas masuk syurga dapat redha Allah Ta'ala. Tapi ada orang bertuah, tak dan mati lagi, tak masuk syurga lagi, redha dah dapat. Sahabat-sahabat Nabi ya, ridwanullah alaihim ajma'in, yang kita duk sebut radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha tu, itu sahabat-sahabat Nabi. Maka sangat tak patut bagi orang-orang yang menghina, yang mencerca sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tuan-tuan, bagi kita orang beriman ni, insya-Allah mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, paling-paling tidak pun sewaktu kita meninggal dunia, kita mati nanti, Allah redha dengan kita. Dan Allah redha kita tu macam mana? Panggilan Allah dan malaikatnya pun dengan panggilan yang mendamaikan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nampak? Jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah kembali ke hadrat Tuhanmu dalam keadaan Allah redha padamu dan kau pun redha pada Allah. Itu memang bertuah sungguh, kata para alim ulama. Ini merupakan suatu panggilan yang sangat mulia yang Allah Ta'ala seru. Ataupun Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi kata beliau, ini merupakan suatu berita gembira buat jenazah-jenazah, arwah-arwah orang baik-baik ini. Allah akan seru dengan panggilan yang baik-baik semuanya. Sebab itu kita berdoalah pada Allah tuan-tuan, moga kematian kita nanti ni adalah kematian yang diredai oleh Allah. Tapi itulah, kita tak tahu kita punya tarikh tamat kita bila, tak tahu. Kita tak tahu. Itu yang masalah. Jadi apa yang perlu dibuat, setiap masa diisi dengan kebaikan. Namun dalam masa yang sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita pula, dalam kau sibuk mencari redha Allah Ta'ala itu, jangan kau tersilap pula, kau duk cari redha manusia pula. Ada dia nak mencari redha manusia. Apa makna redha manusia? Dia nak supaya manusia-manusia lain rela dengan dia, sudi dengan dia, suka dengan dia, walaupun apa yang dia buat tu tak betul, Allah tak suka. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas, kafahu Allahu mu'natan nas." Kata Nabi, siapa-siapa yang dia buat satu perkara, Allah redha tapi manusia marah. Manusia marah dengan apa yang dia buat, tapi Allah redha dengan dia. Mangkali kalau dia buat satu benda tu, tak tahulah kot netizen ke apa, follower dia kecam, hentam, apa ini ketinggalan zaman ke apa, pom. Dalam hati dia tak apa, janji Allah redha dengan aku, cukuplah. Korang nak cakap apa, cakaplah. Itu. Maka kata Nabi, orang macam ni apa dia akan dapat? Dia usaha redha Allah dia cari, walaupun manusia ini tak suka dengan apa yang dia buat. Apa dia akan dapat? Kafahullahu mu'natan nas. Allah akan mencukupkan keperluan dia dalam kalangan manusia. Allah akan cukupkan kehidupan dia. Steady ya. Dengan kata itu kena buang kerja, jobless, tak ada kerja lah. Tapi nampak dia okey, boleh datang masjid, boleh je hidup macam biasa, tak ada merempat, tak ada pening apa, okey ya. Itu kelebihan orang yang Allah akan cukupkan rezeki dia. Lagi apa? Wa manil tamasa ridha'an nas bi sakhatillah wa kalahu Allahu ilan nas. Ini seram. Nabi SAW sabda, kata Nabi, siapa-siapa yang sibuk mencari keredaan manusia, buat satu benda nak bagi manusia redha dengan dia, tapi Allah marah pada dia dengan tindakan dia itu, maka kalau tadi sibuk cari redha Allah, manusia marah, Allah akan tadi apa? Mencukupkan keperluan dia. Tapi sekarang dia buat bagi manusia redha dengan dia, follower dia, peminat dia ke siapa-siapa pula, terbaik, padu, mantap bo, gini, tu macam-macam emoticon dia bagi, mantap, beres, apa semua bagi dia.
tapi yang dia buat tu Allah marah sangat, maka apa akibat yang dia akan dapat? Kata Nabi SAW, wakalahullahu ilan nas. Apa maknanya? Allah akan serahkan orang itu pada manusia. Allah serahkan orang tu pada manusia. Apa maksud dia ni? Kata Syekh Mubarakfuri rahimahullah, maksud Allah menyerahkan orang tadi tu yang sibuk nak manusia redha kat dia tu, Allah akan serahkan dia pada manusia. Apa maksudnya? Kata beliau, Allah akan membiarkan manusia-manusia lain menguasai, menzalimi, menganiayai, menyakiti dia. Manusia semua, buatlah apa nak buat, patut dengan kawan ni. Dia sibuk sangat kan nak cari keredaan kalian semua. Buatlah apa patut kat dia. Kau nak pukul dia, kau nak hentam dia, kau nak pijak ke, buat seolah-olah begitu. Allah serahkan dia. Nak disakiti ke, kau nak buat zalim kat dia ke, padan, elok sangat. Kau nak sangat cari redha manusia, biar manusia tu sendiri yang zalimi kau balik. Sibuk nak cari keredaan manusia, itu balasan dia. Maka benda macam ni patutnya menginsafkan kita, supaya jangan dalam hidup ni buat apa-apa pun dia ada kerana selain Allah. Itu tak mau. Baik itu kita sedang beribadah, dalam ibadah di bulan Ramadan ni, khususnya ibadah puasa. Ibadah puasa ni lah tuan-tuan, antara ibadah yang sangat mengajar kita tentang erti apa? Keikhlasan. Ikhlas ni benda tak nampak. Kalau ibadah lain bolehlah dia peluang risiko nak riak tu ada. Saya kata risiko, tak semestinya, berkemungkinan nak riak tu ada. Semayang, orang nampak, Allah, kawan duduk sejadah sebelah, siapa ni macam bunyi suara bass, Allah, bau minyak gaharu, bau minyak ataro, ini bau Madinah, hebat ni. Dia ada dia punya tu bar tu lain tu, tangan pula bersilang dengan biji tasbih, gulung sini lain. Dia tengah semayang pula cincin tu at-tahiyyah. Biasa cincin jari mana dia pergi letak kat jari telunjuk. Bila tahiyat tu kawan sebelah tengok, ni batu mana ni, tengok nak menunjuk, dia peluang-peluang nak menunjuk banyak. Kalau dulu sebelum Covid pergi buat umrah ke apa, ada orang sibuk buat live ceramah, tak apalah, ilmu. Ini tengah tawaf sibuk buat live. Tawaf pertama doakan dia. Nak bagi tahu orang dia tengah tawaf. Pung terlanggar mamat Afrika. Tengok itulah kepayahan ya dalam tawaf ni. Kau ni orang sibuk berdoa, kau buat live. Ada orang macam ni tuan-tuan? Tak adanya tu yang ada model cerita tu. Dia sibuk nak cari manusia punya puji-pujian. Orang macam ni tuan-tuan, dia seolah-olah apa tahu? Dia seolah-olah tipu Allah. Tuan-tuan, kalau dalam hidup orang tipu tuan-tuan marah. Geram boh Facebook. Orang scam mana kata dia telefon kita, kami daripada pejabat sekian-sekian. Pejabat apa, nombor telefon, nombor personal, bukan nombor office. Scam tu tipu kita, marah betul kita. Tapi kalau kita dengan Allah Ta'ala menipu Allah tu macam mana? Konon-konon buat amal ibadat tu macam kerana Allah, tapi jauh dalam sudut hati tu nakkan manusia ni. Kalau bahasa media sosial hari ni, nakkan like, nakkan follower, nakkan subscriber pun ada. Ini kita bimbang tuan-tuan. Dia seolah menipu Allah. Kau buat bukan kerana aku, kerana orang lain. Balik rumah mak mentua, tak pernah terawih, tak pernah. Tiba bangun pukul 3 pagi tu. Tak hebat sungguh lah mak mentua, nak pergi toilet, lalu depan bilik nampak cerah menantu laki-laki dia duduk Bismillahirrahmanirrahim, dengung-dengung tengah malam. Mak mentua kata, baguslah semayang tengah malam. Bini beritahu, mak abang semayang isyak tu. Pukul 3 semayang isyak, laki kau ni teruk sungguh lah. Tu nak menunjuk kat orang dan sebagainya. Maka berhati-hatilah dengan sifat itu. Kita takut dia permainan hati ni boleh terjebak. Maka jangan tinggal. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tadi pagi macam ni, petang gini pula, terbalik.
buat keluar kenyataan pun terbalik. Tadi cakap ini terbalik, ini pula terbalik. Mu cakap hati lagi berbolak-balik. Ya Allah, tetap teguhkanlah aku atas jalan agamamu. Ya Allah, tidak lagi pusing-pusing dan sebagainya. Oleh itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana sekarang ini persoalannya untuk kita nak mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Akan saya kongsikan pada tuan-tuan beberapa amalan. Tengok pada masa yang masih berbaki ini, amalan untuk kita nak mendapat cinta Allah, nak mendapat redha Allah, sebagaimana yang kita sering panjatkan dalam doa, dalam tiap kali tarawih ke ataupun mana-mana solat lah, doa tadi tu, mohon redha tadi tu. Yang pertama sekali, amalan untuk kita nak mendapat keredaan maupun cinta Allah Subhanahu Wa Taala ialah amalannya mengikut atau meneladani segala yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian semua sayang kepada aku, yakni Allah, maka ikutlah Nabi. Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Ali Imran ayat 31. Salah satu cara kita menzahirkan bahawa kita sayang pada Allah dan mengikut segala yang Nabi tunjukkan adalah paling minimum sekali jangan tinggal selawat. Selawat tu jangan tinggal. Sebab itu biasa nanti ni bila khatib akan menaiki mimbar, bila ni saya sebutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Itu dalam dunia ni tuan-tuan, amalan-amalan yang kita duk buat selama ini, yang Allah perintah, Nabi suruh, kebanyakannya Allah perintah, Allah tak buat. Allah suruh kita semayang, betul tak? Allah semayang tak? Tapi Allah suruh kita bayar zakat, Allah bayar zakat tak? Cerita dia. Tapi ada satu amalan Allah suruh, Allah pun buat. Apa dia? Selawat. Innallaha wa malaikatahu yusallun. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat, kan? Berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW dan pada orang-orang yang ni, orang yang rajin selawat. Tu yang nanti bila kita akan sebut sallu alaihi, itu kita pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan duk lena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jawab balik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sini okeylah. Dulu ada satu masjid saya pergi dulu, Bekeng, garang Tok Bila ada. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Dia tengok depan dia lena, punduk sampai ke bawah mah. Tak mujur sikit nak masuk baju lah. Jadi sallu alaihi. Pakcik tu rupa ingat lena dah, rupa tunduk lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu jangan tinggal berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu jangan ditinggalkan. Selawat ke atas Nabi, sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tu yang pertama. Yang keduanya, amalan untuk nak mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya amalan iaitu berbuat baik ataupun baik hati dengan manusia lain. Berbuat baik ataupun kita baik hati dengan manusia lain, maka Allah akan sayang kepada kita. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surah Ali Imran ayat 134. Pada ayat ini Allah Ta'ala ada menyebutkan beberapa perangai manusia baik. Pertama sekali, dia bersedekah dikala dia senang, dia susah, sama ya. Covid tak Covid, sedekah jalan. Dia kalau lepas Covid dia makin kurang sikit. Kurang apa? Banyak musibah ini, kurang sikit. Tak ada, dia maintain dia tetap memberi. Dia tetap memberi, susah maupun senang. Lagi, dia juga bersifat, dia mampu untuk menahan, mengawal kemarahan dia. Setiap dari kalangan kita, marah itu biasa. Tapi yang luar biasa, waktu marah, dia boleh kontrol. Dia boleh tahan dia punya marah tu, tenang sekejap. Dia boleh tenang. Tengah puasa kan tuan-tuan, nak pula dia tak bangun sahur pagi tadi. Perut krok-krak, baru pukul 1. Jauh lagi perjalanan ni. Tengah beratur nak beli di bazar,
beratur nak beli murtabak telur basuh, mari budak mana potong queue. Marah dah. Panjang aku beratur, kau menyelit boleh duk boleh pang aku bagi lagi. Tapi inni shaimun, aku puasa. Tadi ustaz sebut tengah hari time Jumaat, masa aku nak lena tadi, nak lena bukan lena lagi. Ustaz kata apa? Boleh mengawal marah. Kawal, kontrol. Mutabak aja pun takkan nak bergaduh. Ya, tapi kalau main 2 3 4 orang budak sama main potong kita, mungkin ada bincang tepi kot. Dia bincang tepi. Bersabar. Lagi apa? Dan orang yang boleh memaafkan kesalahan manusia lain, memaafkan kesalahan kesilapan manusia lain. Orang tu cari pasangan dia boleh memaafkan. Itu sifat ahli-ahli syurga yang Allah sayang. Susah tuan-tuan. Kadang kita yang bercakap ni pun tak berapa nak sampai tahap tu. Tapi itu tak berarti tak boleh. Kita usaha ke arah tu. Keluar daripada masjid lah. Keluar daripada masjid, selipar hilang. Baru dengar tadi kata memaafkan. Macam mana nak maaf ni ustaz? Tak boleh. Belajarlah nak buat macam mana. Selipar saya warna merah. Tu pesan dulu saya siap lah. Dia mula Ramadan ni ramai nak ambil selipar penceramah ni, dia kata ambil berkat. Dia kata ambil berkat benda lain lah, penceramah ambil selipar pula nak ambil. Itu amalan yang kedua. Berbaik-baik ataupun baik hati dengan manusia lain. Tu amalan yang kedua. Bukan apa saya pesan benda ni. Ada setengah orang dia hanya jaga ibadah-ibadah yang bersifat ni yang kita ibadah semayang, itu sajalah. Kalau baca Fatihah tu tajwid, bukan lagi jagalah, tersangat jaga tajwid Fatihah tu. Tu sengit-sengit muka. Ya Allah. Kemas sungguh bacaan tu. Sengit-sengit baca. Tapi dengan hubungan kejiranan tak dijaga. Dalam grup WhatsApp bergaduh selalu. Ada saja ayat provok nak cari pasal. Berapa ramai left group kecil hati dengan kata-kata kita ni tak jaga. Kebajikan kita sama-sama penduduk tak dijaga, tak sampai. Ibadah ni dia merangkumi semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalan untuk mendapat kasih sayang maupun redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya ialah yang ni saya ingat tuan-tuan tahun lepas ramai buat benda ni. Tahun ni saya tak tahulah dah makin kurang ke ataupun istiqamah. Amalan yang ketiga ialah seseorang itu sering mengamalkan surah Al-Ikhlas sehari sebanyak 10 kali. Dia ada kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Ada seorang sahabat Nabi ni, waktu dia ditugaskan oleh Nabi dan sahabat yang lain buat kerja-kerja risikan ni, dipanggil apa? Espionage apa nama? Buat kerja luar kawasan lah. Kalau dia lah dalam grup tu, kalau dia sampai waktu semayang, kalau dia imam, tak ada surah lain. Tak ada surah lain. Tu Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Semayang yang siang yang malam, Qul huwallahu ahad. Sampai makmum dah beli bajet dah, Qul huwallah. Qul huwallah lagi pasal. Itu. Dia dah bercakap dah. Jadi kisah ni bukan kisah zaman sekarang. Dulu lagi dah ada orang jenis istiqamah dengan Qul huwallah ni, bukan zaman PKP ya, dah. Dulu lagi dah ada lah. Kita pasal arahan tak boleh baca panjang. Jadi okeylah, selesai buat urusan yang Nabi arahkan. Bila balik saja Nabi pun tanya, macam mana urusan, semua okey semua? Sahabat pun report lah, bagi laporan. Semua okey ya Rasul, semua settle okey. Cuma satu nak beritahu sikitlah. Kami punya tu imam keluar Allah. Tu imam kami keluar Allah. Rupa report ke pejabat agama ni pada dulu rupanya ya. Dulu tak ada pejabat agama lah, Nabi lah pakar rujuk. Imam keluar Allah dia baca. Itu dia baca. Maka Nabi Muhammad SAW, Nabi suruh sahabat-sahabat, korang pergi tanya dengan tu imam tu pasal apa dia minat sangat baca keluar Allah tu. Tanya tak, mesti ada sebab ni. Takkanlah tak sahabat Nabi, bukan sahabat kita, sahabat Nabi, takkanlah tak hafal surah-surah lain. Sahabat ni turun wahyu berebut ambil ayat daripada Nabi, takkanlah tak hafal surah lain. Tanya tengok pasal apa dia suka sangat keluar Allah tu, tanya. Jadi dia orang pendapat ni arahan, bukan saya saja nak cari pasal, ni arahan Nabi. Jadi sedap sikit di bawah tu Nabi endorse tu kan, seolah-olah gitu. Tanya, tuan maaf nak tanya, ni Nabi suruh tanya. Nabi suruh tanya.
Tuan rajin sangat baca qul huwallah ni pasal apa? Qul huwallah, saya imam qul huwallah saya baca. Imam ni pun bukan imam kosong-kosong, ada isi, ada jawapan. Dia kata saya ni suka sangat baca qul huwallah ni sebab pada surah Al-Ikhlas itu padanya ada kalimah-kalimah memuji Allah. Ahad, As-Samad. Jadi aku rasa macam bagaikan zikir. Ahad, Samad, Ahad, Samad, apa, lam yalid wa lam yulad, gitu kan. Siang malam berulang-ulang memuji-muji Allah, memuji-muji Allah tu. Itu yang aku suka sangat baca itu tu, bukan tak. Itu sebabnya suka. Aku cinta sangat surah Al-Ikhlas sebab tu ya. Sahabat-sahabat lain dapat jawapan. Jadi semua refer ke Nabi balik. Ya Rasulullah, dapat jawapan. Imam tu kata dia suka qul huwallahu ahad pasal pada surah tersebut ada kalimah memuji-muji Allah. Jadi dia suka dan seolah macam zikir, menyebut-nyebut nama Allah atau memuji Allah tu dia suka. Jadi macam mana ya Rasulullah? Mohon pencerahan. Biar tahu jangan keliru. Mohon pencerahan. Ni sedap ni tuan kita belajar. Maka kata Nabi SAW, akhbiruhu, bagi tahu dia, innallaha yuhibbuh. Kau bagi tahu dengan tu imam tu, sesungguhnya Allah juga cinta pada dia. Allah sayang pada dia. Sebabkan dia sayang pada surah tersebut, suka nak puji Allah, maka bagi tahu dia, khabar ke dia bahawa Allah pun sayang pada dia. Tu hebat tuan-tuan. Dia punya bukan jalan-jalan lah. Maknanya amalan para sahabat ni dia ada nilai yang kita kadang-kadang tak tahu pun rupanya. Jadi tuan-tuan pun pakat pegang dalil ni kot lepas ni. Nah, imam-imam surau standby dah lepas ni perasan. Elok. Selama ni kami buat tak ada siapa backup lepas ni. Ada dalil elok dah. Rakam pula, dia cut, dia ambil hatu kan. Tambah pula orang rumah dia duduk bising. Abang ni maaf cakap silap. Keluar Allah je man. Allah sayang sama abang tau. Walaupun subuh pukul 11. Tapi keluar Allah sering baca, Allah sayang. Allah sayang abang. Kau tahu tak? Tapi macam ni lah saya nak beritahu. Sahabat Nabi ni pahala dia banyak dah. Dia dah lah berjihad dengan Nabi, berjuang, berperang. Jadi kalau setakat baca qul huwallah tu pahala top up itu. Sampingannya nak bagi top up sikit Kalau budak-budak you carry mark Kita ni dah lah pahala lain tak apa nak ada. Tak apa nak ada. Yang ada pun tunggu hari nak hilang tu pahala tu. Ungkit habis. Pergi ke bazar tengok paha orang habis. Bukan paha ayam, paha orang habis. Lepas tu sembahyang qul huwallah apa cerita awak ni? Bacalah lebih sikit. Tapi fadilat qul huwallah tu mungkin baca pada ketika-ketika yang lain. Itu dia ada dia punya kelebihan dia, yang mana kita jangan sesekali kita abaikan. Ataupun dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Kata Nabi, siapa-siapa yang membaca 10 kali qul huwallahu ahad dalam sehari, Allah akan binakan untuk dia sebuah istana di dalam syurga. Istana dalam syurga. Ini tuan-tuan pergilah mana kawasan USJ ni pun banyak, Shah Alam pun ada, Kelang. Rumah-rumah yang kita tengok, Masya Allah. Ada rumah mampu milik, ada rumah mampu tengok, ada rumah mampu doa. Doa je lah. Nampak gaya sampai hidup 1000 tahun belum tentu dapat rumah macam ni. Jangan risau. Bacalah qul huwallah tu 10 kali dalam sehari. 10 kali. Geng-geng pencin tu banyak masa kan daripada tengok Netflix tu. Baik qul huwallah Katam habis sampai 7 musim cerita tu. Baik qul huwallah, dapat istana di dalam syurga. Habis di dunia ni rumah dalam menyewa. Masuk syurga pula tak ada rumah pula nanti. Susah. Bagilah ada rumah dalam syurga, ada mahligai lagi Allah binakan untuk kita semua. Jadi saya kira cukup sekadar ini saja dahulu perkongsian kita. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat dan memberikan kesedaran buat kita semua. Dah kan satu suku? Belum lagi ya? Dah.
Lagi 2 minit. Okey, jadi kita berdoa pada Allah Taala, moga-moga Allah berikan kesihatan di sepanjang kita hari ini, hari yang ke-11 kan. Kita di bulan Ramadan, kita berdoa pada Allah moga Allah bagi kita sihat sampailah penamatnya Ramadan nanti, dan kita dapat mempertingkatkan amal ibadah kita dan banyak minta dan berdoa, dan doalah pada Allah kerana bulan ini Allah buka seluas-luasnya pintu kasih sayang Allah. Kita ni hidup banyak ujian ni, ujian keluarga, ujian kerjaya, ujian kesihatan. Bila lagi mau doa? Ni lah masanya ini dalam Ramadan, Jumaat pula tu, perbanyakkan doa pada Allah Ta'ala, moga Allah akan berikan segala yang kita hajatkan itu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pihak masjid, terima kasih